Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahid Azam bin Nurdin, pegang nomor BC 22110086. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan tentang Tasty APV Enterprise, kami punya syarikat. Tasty APV Enterprise syarikat yang rasmi ditubuhkan pada April 2024. Syarikat ini menghasilkan air dalam botol dengan beberapa perisa. Tujuan pemilihan Tasty APV Enterprise sebagai nama syarikat adalah kami namakan tersebut sebagai terapat dengan penjualan kami, yaitu Tasty. Kalau di dalam bahasa Melayunya adalah rasa, yang bawa maksud setiap kali pelanggan membeli pasti mahu menambah lagi. Syarikat kami juga bertujuan untuk mendahulukan pelanggan yang berada di Universiti Malaysia Sabah. Setelah itu baru kami menjual di sekitar-sekitarnya. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saif Syahmi bin Harun Nizam, BC 22160234 daripada Akademi dan Seni Teknologi Kreatif Astif. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang produk yang kami telah jual sepanjang berlangsungnya APK. Sebelum tu saya daripada kumpulan 10, iaitu syarikat APV Enterprise. Okey, syarikat ini adalah syarikat yang mengeluarkan produk yang berasaskan minuman. Kami juga telah memilih botol dan cup sebagai packaging pembungkusan untuk diberikan kepada pelanggan. Air yang kami jual sepanjang 14 minggu ni antaranya adalah air coklat padu, air vanilla blue, air katira dan air strawberry. Namun air yang telah mendapat permintaan tinggi adalah air coklat padu. Bagi resepi, kebanyakan resepi ini adalah resepi daripada ahli keluarga, iaitu turun-temurun daripada keluarga saya sendiri. Kemudiannya adalah bahan. Kebanyakan bahan yang digunakan ini yang diperlukan terdapat di Semenanjung. Jadi bahan itu amat terhad untuk dicari di kawasan persekitaran Sabah, dan saya telah mengolah semula resepi asal bagi rasa yang sama cuma bahan yang lain. Jadi kami telah mencari bahan-bahan tertentu untuk dijadikan bahan untuk dibuat air. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Isyamuddin bin Aras, memegang kad metrik BC 22160316. Hari ini saya akan membentangkan masalah yang dihadapi. Terdapat 5 masalah yang dihadapi. Yang pertama ialah masalah persaingan. Masalah persaingan dalam perniagaan merupakan antara cabaran utama yang dihadapi oleh hampir semua organisasi. Persaingan boleh timbul daripada pelbagai sumber seperti persaingan langsung atau tidak langsung, dan boleh menjejaskan pelbagai aspek perniagaan termasuk pemasaran, jualan dan strategi produk. Seterusnya, yang kedua ialah isu penentuan harga. Isu penentuan harga dalam perniagaan boleh menjadi kebimbangan utama kerana harga memainkan peranan yang penting dalam menentukan permintaan, keuntungan dan kedudukan daya saing syarikat. Seterusnya, yang ketiga, masalah pemasaran. Masalah pemasaran adalah kunci untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan supaya boleh dikenali oleh bakal pelanggan dan membina kesedaran jenama yang kukuh. Yang keempat pula ialah harga barang yang mahal. Harga barang yang tinggi cenderung mengurangkan permintaan kerana pengguna mungkin menjadi kurang berkemampuan atau kurang bersedia untuk membeli produk tersebut. Dan yang terakhir ialah kurang kerjasama dalam kumpulan. Masalah kekurangan kerjasama dalam kumpulan adalah penting untuk menggalakkan komunikasi terbuka, membina hubungan yang kukuh antara ahli, menyokong kerjasama dan penyertaan aktif dan mengekal pasti, dan menyelesaikan konflik dengan cepat. Langkah mengatasi masalah persaingan adalah, dalam dunia perdagangan adalah lumrah dan sukar untuk dielakkan. Cara kami menangani persaingan ini boleh memberi kesan kepada hasil perniagaan kami. Dalam kes ini, kita perlu memahami apa yang dilakukan oleh pesaing yang tidak adil.
lakukan penyelidikan pasaran, atau dapatkan nasihat undang-undang supaya kita tahu cara menanganinya. Selain itu, langkah untuk mengatasi masalah harga dalam perniagaan ialah dengan mempertimbangkan menetapkan harga berdasarkan nilai produk atau perkhidmatan. Pastikan harga lebih tinggi daripada pengeluaran, tetapi juga mengambil apa yang pelanggan sanggup bayar. Di samping itu, langkah seterusnya ialah pemasaran. Pastikan kita memiliki plan pemasaran yang terperinci. Dalam case ini, kenal pasti sasaran pasaran, objektif, dan kaedah yang akan digunakan. Menjalankan penyelidikan pasaran untuk memahami keperluan dan pilihan pelanggan. Yang seterusnya, langkah yang boleh membantu mengatasi masalah barangan mahal dalam perniagaan adalah dengan mempertimbangkan penetapan harga berdasarkan nilai produk atau perkhidmatan kita. Pastikan harga lebih tinggi daripada kos pengeluaran, tetapi juga mengambil kira apa pelanggan yang sanggup bayar. Dan akhir sekali, langkah yang boleh membantu mengatasi masalah komunikasi dengan ahli kumpulan ialah memastikan komunikasi antara ahli kumpulan berjalan dengan lancar. Ajar mereka mendengar dengan teliti dan bercakap dengan jelas. Gunakan alat komunikasi yang sesuai seperti mesyuarat biasa ataupun platform digital. Setiap ahli mesti memahami peranan dan tanggung jawab mereka dalam kumpulan. Terangkan tugas setiap orang untuk mengelakkan salah faham. Itu sahaja langkah-langkah untuk mengatasi masalah dalam perniagaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zanizam bin Ismail, BC 22160158. Di sini saya akan membentangkan penambahbaikan company. Pertama, saya akan memberi isi tentang inovasi syarikat. Inovasi syarikat melibatkan perubahan dalam modal perniagaan, proses, operasi, struktur organisasi. Ia bertujuan untuk meningkatkan kecakapan, meningkatkan pengalaman pelanggan atau mengembangkan pasaran. Inovasi syarikat mungkin melibatkan penggunaan teknologi baru. Seterusnya, pendidikan dan latihan. Salah satu matlamat pendidikan adalah menyediakan individu dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dalam suatu organisasi. Latihan biasanya memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran kursus yang berkait dengan pekerjaan atau bidang tertentu. Seterusnya, pemasaran dan komunikasi. Syarikat perlu memainkan pasaran dan keperluan pelanggan mereka. Ini melibatkan penyelidikan pasaran untuk mengenal pasti keperluan pelanggan serta menganalisis persaingan dalam industri yang sama. Seterusnya, pengalaman pelanggan. Ia meliputi semua titik hubungan pelanggan dengan syarikat, daripada lawatan ke kedai, pembelian dalam talian, interaksi dengan perkhidmatan pelanggan, kepada penggunaan produk atau perkhidmatan pelanggan. Seterusnya, komitmen sosial media. Sosial media ini memainkan peranan yang penting dalam untuk mengetahui produk yang akan dipasarkan. Boleh merangkumi berbagai inisiatif seperti program kemampanan, sumbangan amal, perkongsian dengan organisasi. Komitmen sosial boleh membantu syarikat memainkan peranan yang lebih luas dalam masyarakat dan mempunyai kesan positif yang lebih besar daripada hanya menumpukan pada keuntungan keuangan sahaja. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Ashraf bin Mansur, BC 221-60211. Saya mengambil bahagian dalam laporan untuk kewangan kami. Untuk laporan kewangan kami pada minggu pertama jualan,
pada 30 April, kami telah menjual air coklat sebanyak 46 botol, dan modal yang dikeluarkan dalam penghasilan tersebut adalah RM91.26. Di dalam modal tersebut terdapat dari segi bahan-bahan bekas dan semua yang perlu digunakan, dan keuntungan bagi jualan kami 46 botol tersebut adalah sebanyak RM135, dan keuntungan bersih setelah ditolak dengan modal adalah RM43.74. Baik, untuk minggu kedua jualan pada 2 Mei, jualan kami iaitu air katira dan strawberry. Modal yang dikeluarkan adalah RM84.23. Pengeluaran air botol sebanyak 49 botol. Keuntungan untuk jualan sebanyak RM147, dan keuntungan bersih setelah ditolak dengan modal adalah RM62.77. Dan untuk minggu ketiga jualan, jualan kami masih tetap sama, iaitu jualan air katira dan strawberry. Modal yang dikeluarkan adalah sebanyak RM145.70. Pengeluaran air botol sebanyak 99 botol, dan keuntungan jualan kami pada minggu tersebut adalah RM346.50, dan bagi keuntungan bersih sebanyak 280 sen. Kemudian bagi minggu keempat jualan, yaitu jualan air vanila blue, modal yang dikeluarkan adalah RM50.30, dan untuk pengeluaran air botol hanya sebanyak 39 botol. Kemudian untuk keuntungan jualan sebanyak RM136.50, dan keuntungan bersih kami sebanyak RM86.20. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafira binti Muhammad Yusidi, memegang nombor matriks BC22160275. Pada bahagian saya membentangkan promosi produk. Okey, promosi produk adalah satu proses yang mengomunikasikan informasi tentang produk kepada pengguna untuk meningkatkan lagi minat, kesadaran dan juga penjualan kepada semua pengguna. Pelbagai langkah yang telah saya lakukan untuk mempromosikan produk kami. Yang pertama ialah melalui media sosial. Melalui media sosial ini, saya menggunakan platform yang sesuai dan tepat seperti Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya untuk menjangkau pengguna yang lebih meluas lagi. Melalui media sosial ini, saya dengan ahli-ahli yang lain telah membuat konten yang menarik seperti foto, video dan cerita tentang kebaikan produk yang telah kami keluarkan. Selain itu, saya sebagai memegang bahagian promosi produk telah memastikan iklan yang dipamerkan menonjol dan juga menyampaikan pesan yang jelas tentang keunggulan produk yang telah kami keluarkan. Bukan itu sahaja, influencer marketing juga saya gunakan dalam mempromosikan produk. Saya mengambil langkah ini untuk bekerjasama dengan influencer marketing yang memiliki peminat yang ramai. Dengan itu, saya minta mereka untuk mengulas atau mempromosikan produk yang telah kami keluarkan dan memuat naik video promosi tersebut di akaun media sosial mereka. Seterusnya, langkah yang saya ambil untuk mempromosikan lagi produk yang telah kami keluarkan dengan mengikuti event dan juga pameran. Okey, event dan pameran ini kami manfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan lagi produk kami dengan lebih meluas dan kami mudah untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan-pelanggan.
Tambahan itu, untuk meningkatkan lagi penjualan kami, saya menggunakan teknik promosi di tempat di mana kami menjual dengan memberikan sampel percuma produk untuk meningkatkan lagi daya tarikan untuk membeli kepada pelanggan-pelanggan baharu. Akhir sekali, langkah yang saya gunakan untuk mempromosikan lagi produk kami ialah bekerjasama dengan peniaga yang lain. Okey, kami melakukan bekerjasama dengan peniaga yang lain untuk meningkatkan lagi pelanggan kami. Semasa bekerjasama, kami melakukan promosi bersama untuk memperluaskan lagi jangkauan dan menarik minat pelanggan yang baharu. Kesimpulan, syarikat TSD APV Enterprise menawarkan air botol yang bersesuaian dengan ekonomi pelajar. Seterusnya, banyak inovasi turut dibuat untuk memastikan kepuasan bagi setiap pelanggan supaya tidak berasa bosan dengan produk yang kami buat. Seterusnya, syarikat kami akan terus membuat penjagaan terhadap air dalam botol dan akan meneliti segala pandangan dan penambahbaikan yang diutarakan oleh pelanggan supaya mereka berpuas hati pada akhir nanti. Akhir sekali, produk yang kami jual mendapat sambutan yang memuaskan dan tidak kami sangka, dan kami berharap syarikat ini akan terus maju dari masa ke semasa.